Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab. Saja. Kamera dua. Walam yata'allahu 'iwajan. Kamera satu dua. Satu ini. Kamera satu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ar-rahmatil muhdah wal badril dujah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada amma ba'd. Yang hormati dan mursi Ashabul Fadilah Dr. Muhammad Hanafi dan Dr. Fauzi, hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Saya terus masuk ke dalam tajuk perbincangan tentang pelajaran mazhab. Ketika Rasulullah SAW dilantik menjadi Rasul akhir zaman, di mana kerasulannya bersifat sejagat dan alam, bukan saja berdepan dengan musyrikin Arab berdahulu, ingkraf dan beberapa, bahkan menghadapi seluruh manusia di muka bumi di sepanjang zaman. Ada pun di luar daripada bumi Arab pula ada yang kuasa besar dunia yang bertemu, khususnya Rom dan Parsi, di samping China, India, Mesir, Habasyah dan lain-lain. Masih yang sama adanya pula golongan ahli kitab dan bukan ahli kitab berbagai agama. Al-Quran bukan sahaja menunjukkan petunjuk yang benar mengenai untuk mengenali Allah dan segala akidahnya, beribadat dan cara hidup diri dan bermasyarakat, hubungan manusia dengan Allah. Al-Quran juga memberi petunjuk menangani berbagai agama dan kuasa pemerintahan dengan memaparkan sejarah terdahulu dan semasa. Pendekatan dakwah secara muwajahah silmiyah diutamakan. Perdamaian didahulukan dalam hubungan antara bangsa, negara, kaum dan agama. Berdiplomasi dalam menangani pertemuan antara kuasa besar dan kebiasaan dalam pertemuan agama. Dengan syarat istiqamah dan konsep murunah tanpa hilang petunjuk yang sebenar, serta tegas menghadapi segala tentangan sehingga tidak menyerah kalah sama ada menang atau mati kerana Allah. Dalam menghadapi pergolakan antarabangsa, Al-Quran memberi petunjuk. Alif lam mim, ghulibatir Rum fi adnal ardh wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibu fi bid'i sinin lillahi al-amru min qabl wa min ba'd wa yawma idhin yafrahul mu'minun bi nasrillah yansuru man yasha wa huwa al-azizur rahim. Alif lam mim, Rum telah dikalahkan di negeri yang dekat sekali, dan mereka sesudah kekalahan itu akan mengalahkan lawannya. Dalam masa tidak sampai 10 tahun kepada pentadbiran Allah dualah terpulang segala urusan, sebelum berlakunya dan sesudah berlakunya. Dan pada ketika berlakunya kemenangan Rum itu, orang-orang yang beriman akan bergembira. Dengan kemenangan yang diberi Allah, Ia memberi kemenangan kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan Dia jualah yang maha kuasa lagi maha mengasihani. Ayat-ayat ini membetulkan sikap dalam pertemuan antara bangsa dua kuasa besar di zaman itu, dengan sikap yang berbeza di antara ahli kitab dan yang lain, dapat menghadapi musuh yang ramai dalam satu masa. Adapun dalam menghadapi berbagai kaum dan pihak, berdakwah secara umum, manusia berbagai agama dan budaya, sehingga kerajaan yang memerintah negara, Al-Quran memberi petunjuk. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanah wajadilhum billati hi ahsan inna rabbaka man dhalla an sabili wa a'lamu bil muhtadin. Sebuah dakwah
ke jalan Tuhanmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kebijaksanaan dan nasihat mengajarkan yang baik, dan berbahaslah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia jualah yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalannya, dan Dia jualah yang lebih mengetahui akan orang yang mendapat hidayah petunjuk. Usul bagi masyarakat golongan hadis kita. Firman Allah Taala, "Wala tujadilu ahlal kitab illa billati ahsan, illa alladziina salafu minhum." Dan janganlah kamu berbahas dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang lebih baik, kecuali orang-orang yang berlaku zalim di antara mereka. Dalam masa yang sama, Islam menghadapi masalah dalam umat yang melahirkan mazhab-mazhab. Seterusnya umat Islam menghadapi cabaran penyelewengan zakmat sehingga memecahkan mereka kepada mazhab. Bukan saja forum ilmu fiqh yang diinginkan, bukan menyentuh akidah yang dinamakan fiqh dan tasawuf yang dinamakan tarekat. Walaupun mengaku berada dalam kepompong Islam, tetapi memecahkan kedudukannya daripada kepompong Islam secara dan tidak. Dalam hal ini kita perlu membuat pertimbangan berpandukan firman Allah Taala, "Tsumma awrathna al-kitaba alladziina istafayna min ibadina, wa minhum zalimun li nafsihi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairat bi idznillah, dzalika huwal fadlul kabir." Kemudian kami jadikan Al-Quran itu diwarisi oleh orang-orang yang kami pilih dari kalangan hamba-hamba kami. Maka di antara mereka ada yang berlaku zalim kepada dirinya sendiri dengan tidak mengindahkan ajaran Al-Quran walaupun sudah masuk Islam. Dan di antara mereka ada yang bersikap sederhana, dan di antara mereka pula ada yang maju ke hadapan. Selepas wafatnya Rasulullah SAW, berlakunya masalah dalam pengaruh Islam, peristiwa riddah, murtad, keluar daripada Islam, semuanya mengikut nabi-nabi bohong, menganut agama mereka, atau menafikan hukum zakat dalam keadaan masih bersembahyang, mengatakan zakat tidak wajib, masih sembahyang, masih. Kekhilafan juga berlaku di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Berhubung pelantikan khalifah, walaupun akhirnya bersepakat mendukung Khulafaur Rasyidin radhiyallahu anhum, namun kesannya berbangkit kemudian mencipta mazhab Syiah dan Khawarij dan menjadi melampau kerana adanya alasan dua yang masuk ke dalam umat Islam dan kejahilan umat di zaman terakhir selepas penterjemahan berbagai ilmu ke dalam bahasa Arab di zaman Abbasiyah, sehingga termasuk pengaruh ilmu falsafah menyebabkan lahirnya perbincangan ilmu akidah yang memecahkan aliran pemikiran dalam aspek akidah dalam kalangan ahli sunnah sendiri kepada aliran salafiyah, asy'ariyah dan maturidiyah, sehingga dinamakan ilmu kalam kerana banyak falsafahnya berbincang atau berdepan dengan aliran Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah dan lain. Muncul pula aliran Fatimiyah yang menafikan amalan syariat yang diwajibkan. Semua aliran tersebut juga mempengaruhi semua kalangan mazhab yang terdahulu, yang bermula dengan politik, fiqh dan tasawuf. Umat Islam pula menghadapi al-ghazwul fikri daripada timur dan barat, khususnya selepas masuknya zaman penjajahan baru dan selepas penjajah asing, bukan sahaja terpengaruh dengan tamadun kebudayaan yang melampau, tetapi menganut aliran al-ilmaniyah, sekularisme yang mencipta semangat menentang penjajah, pada mulanya berasaskan nasionalisme kebangsaan, dan selepasnya menganut berbagai-bagai ideologi dan teori politik dan ekonomi yang asing daripada Islam. Bukan sahaja liberal, kapitalisme dan sosialisme yang tidak menolak agama, bahkan melarat kepada komunisme yang menentang semua agama. Ada juga yang menghina dan mempersendakan hukum-hukum Islam dalam keadaan tetap mengaku menjadi penganut Islam. Lebih berbahaya lagi, ada juga ulama yang bersamanya dan melabelkan Islam kepada semua ideologi itu kerana mengaku berkerajaan di negeri masing-masing atau tidak memahami perkembangan semata.
Ada ulama yang mengatakan dalam Islam ada komunis, dalam Islam ada sosialis, dalam Islam ada macam-macam. Dalam keadaan yang sangat berlalu ini, saya tertarik pada kisah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dalam menghadapi perangan Al-Jamal, Siffin dan golongan Khawarij. Su'ila Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa huwa al-qudwatu an qital ahli al-baghi min ahli al-Jamal wa Siffin. Amusyrikuunahum qala la من الشرك فروا فقيل أن المنافقون قال لا لأن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا قيل له فما حالهم قال الإخوان بغوا علينا. Ditanya Sayyidina Ali tentang mereka yang terlibat dengan pemerangan, peperangan Siffin dengan peperangan Al-Jamal dengan Aisyah radhiyallahu anha, sama-sama bagaimana menghadapi golongan Khawarij yang masih bersemayam. Ditanya Sayyidina Ali, amusyrikuunahum, adakah mereka yang memerangi dengan musyrikin? Sayyidina Ali kata, la, tidak. Minasyirk farru, mereka lari dari syirik. Ditanya lagi, amunafiqun, adakah mereka munafik? Sayyidina Ali kata, la, tidak. Ya annal munafiqina la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik tak berzikir, mereka berzikir bersemayam. Qila lahu fama haluhum, apa mereka ini? Sayyidina Ali kata, ikhwanuna baghaw alaina, saudara-saudara kita yang melampau terhadap kita. Dan arahan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kepada Ammar bin Yasir dalam peperangan Al-Jamal, uriduka an tuti'ahu wa la tuti'uha, aku mahu engkau mentaati dia, mentaati Nabi SAW, bukan mentaati dia, mentaati Aisyah radhiyallahu anha. Satu perkataan yang sangat menarik, tak semua nama langsung. Dan beliau bertindak menawan Jamal unta dari tunggang Sayyidah Aisyah dengan tidak mengkafirkan Aisyah radhiyallahu anha, tidak mencelanya, mengaku itu satu kejahatan. Syekh Said Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah menegaskan, wa kadza najidu anna al-Islam manhajun yantazimu syu'un al-hayati jami'an, وهذا هو المفهوم العام للإسلام كما قرره الكتاب والسنة وكما فهمه المسلمون على العهد الأول وطبقوه في كل مجال من المجالات العامة والخاصة. وكان كل فرد يدين بالولاء لهذا الدين يعتبر عضوا في الجماعة المسلمة ويصبح فردا من أفراد الأمة الإسلامية تجرى عليه أحكام الإسلام وتطبق عليه تعاليمه، إلا أن من الناس الذكي والغبي والضعيف والقوي والقادر والعاجز والعامل والعاطل والمجد والمقصر، فهم يختلفون اختلافا بينا في قواهم البدنية ومواهبهم النفسية والعقلية والروحية. وتبعا لهذا الاختلاف فمنهم من يقترب من الإسلام ومنهم من يبتعد عنه حسب حال كل فرد وظروفه وبيئته، حتى نسب إلى الإمام مالك أنه قال من صدر عنه ما يحتمل الكفر من 99 وجها ويحتمل الإيمان من وجه حمل أمره على الإيمان. Maksudnya begitulah kita dapati Islam adalah satu metode konsep dasar yang umum merangkumi seluruh cara hidup. Inilah yang dipahami umum berkenaan dengan Islam sebagaimana tak pada Quran dan Sunnah, sebagaimana dipahami oleh orang-orang Islam di zaman generasi awal. Mereka melaksanakan dalam seluruh lapangan hidup mereka umum dan khusus. Dan tiap-tiap orang memberi wala kesetiaan kepada agama ini, dianggap anggota dalam kumpulan orang-orang Islam. Sama ada mereka merupakan individu ataupun kalangan-kalangan umat yang dilakukan kepada mereka hukum-hukum Islam, dilaksanakan kepada mereka ajarannya. Perlu diketahui di kalangan orang ramai yang berselalu itu, ada yang cerdik, ada yang bodoh, ada yang lemah, ada yang kuat, ada yang mampu, ada yang lemah, ada yang beramal, ada yang tak beramal, ada yang bersungguh, ada yang cuat. Mereka berkhilaf, berbeza kekuatan badan, kekuatan akal, kekuatan roh. Berlakunya demikian
Namun mereka mengaku sebagai orang-orang Islam. Kesimpulannya, oleh karena itu Imam Ali pernah menegaskan, kalau sekiranya diihtimalkan seseorang itu 99% boleh jadi kafir, tetapi majlis hanya ada satu wajah saja dia anggap sebagai Islam, hendaklah dihukum sebagai Islam. Ini kata Imam Ali. Akidah mempengaruhi mazhab. Perpecahan umat berdasarkan politik pada awalnya bukan sahaja mempengaruhi madrasah fiqhiyah, namun melibatkan juga madrasah akidah dan tasawuf, sehingga berpecah bermazhab yang banyak. Abul Hasan Al-Asy'ari dalam kitab Maqalatil Islamiyyin dan Asy-Syahrastani dalam kitab Al-Mi'ar wal Nihal menguraikan agak terperinci karena madrasah Ahli Sunnah dalam perkara akidah berpecah kepada 3 mazhab, Salaf, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Maka mazhab Syiah berpecah kepada 52 mazhab yang besar dan kecil. Khawarij berpecah kepada 16 mazhab. Mu'tazilah kepada 12 mazhab, Jabariyah dan 3 mazhab yang Jabariyah 3 mazhab. Ada kalangan mazhab yang akidahnya dengan ahli sunnah dan berkhilaf dengan hukum fiqh, dan ada pula mazhab yang hukum fiqhnya sama tetapi menganut mazhab Mu'tazilah dan lain-lain. Mazhab ahli sunnah wal jamaah, mazhab ahli sunnah wal jamaah wajib dipertahankan keberadaannya. Walaupun Muktamar OIC terakhir di Mekah merasmikan keputusan Majma' Al-Fiqh di bawahnya yang berpusat di Jeddah, dan sebelumnya Majma' Al-Buhus Al-Islamiyah di Mesir mengisytiharkan 8 mazhab yang lahir di kalangan umat Islam yang diiktiraf bernama Islam. 5 daripada Sunni, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali dan Zahiri, tanpa menyebut mazhab yang terdahulu di kalangan sahabat dan tabi'in. Mazhab Ibn Abbas, mazhab Ad bin Jabal, mazhab Sufyan Ats-Tsauri, mazhab Hasan Al-Basri, mazhab Umar bin Aziz tak disebut. Padahal mazhab-mazhab ini ada dalam kitab tafsir dan syarah hadis. Jangan dilupakan. 2 daripada Syiah, Imamiyah, Ja'fariyah dan Zaidiyah. Ada cabang-cabang mazhabnya pun dalam mazhab ini. Dan 1 mazhab Khawarij, Ibadhi, ada cabang-cabangnya pun. Mazhab Ahli Sunnah mengalami proses ilmu dan perjuangan yang lebih mendalam daripada mazhab yang lain, kerana berada di pusat ilmu seperti Mekah, Madinah, Yaman, Syam, Iraq dan Mesir. Ulama Ahli Sunnah tidak di Mekah, tidak di Madinah, tidak di Iraq, tidak di Mesir, tidak di pusat ilmu. Adapun ulama-ulama Syiah dan Khawarij bersembunyi, tinggal di luar, jauh, menyebabkan perkembangan ilmu mereka agak sempit. Dalam masa yang sama, kalangan Syiah tidak menerima hadis-hadis yang diriwayatkan oleh mereka yang tak setuju dengan Sayyidina Ali atau Bapak Kecuali. Kemudian Khawarij pula tolak para sahabat dengan cara yang menapau. Adapun Ahli Sunnah menafsir semula, kerana perlu dia ambil kira semua hadis-hadis ini, sama ada yang sokong Sayyidina Ali, tak sokong Sayyidina Ali, sama ada yang berkecuali, hendaklah dinilai hadis-hadisnya berdasarkan kepada kesahihan. Dengan sebab itu, maka mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah lebih luas perkembangan ilmunya daripada mazhab-mazhab yang lain. Ada mazhab yang lain menjadi terpencil daripada pusat ilmu dan jauh daripada para ulama muktabar yang berjuang secara berdepan menghadapi cabaran. Mazhab Ahli Sunnah, ulama-ulama mereka ada yang mati dibunuh di zaman Muawiyah, di Sa'id bin Jubair, dan lain-lain lagi. Ada yang dipenjara, imam-imam mazhab 4 dipenjara menentang kerajaan Abbasiyah. Ini menunjukkan bahawa ulama-ulama Sunni berjuang menentang kezaliman. Adapun ulama-ulama mazhab lain melarikan diri dan beruzlah jauh daripada masyarakat. Dan sebab itu perkembangan ilmunya agak terperinci. Ini perlu dijelaskan. Menjadi pendapat yang kuat dari segi hujah yang sahih dan kuat, bersumberkan hukum Islam lebih banyak, dan hujah mazhab yang lain banyak yang lemah. Namun
namun kita tidak boleh menafikan adanya banyak persamaan dalam beberapa hukum dan adanya pertemuan ilmu berbagai mazhab. Kerana berguru dan meriwayat di antara satu sama lain, seperti antara Abu Hanifah dan Imam Al-Baqir dan anak Imam Ja'far As-Sadiq daripada mazhab Syiah. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan Ibn Saleh bin Hayy yang bermazhab Syiah dan contoh-contoh yang lain. Perlu diketahui juga bahawa zaman mutakhir berlakunya kelahiran qaul dhaif dan ada yang menyeleweng daripada imam mazhab yang terdahulu. Dalam Syafi'i ada yang lebih pada Syafi'i lagi. Syafi'i tak kata, dia kata Hanafi mungkin juga lebih pada Imam Hanafi lagi. Imam Hanafi tak kata, dia kata. Maka mazhab Syiah dan Khawarij ada juga hal-hal yang macam ini. Maka berlaku pertemuan pemikiran, berlakunya pertemuan terjahil dan ta'assub sehingga ada yang terlalu melampau sehingga membatalkan Islamnya. Perlu dipahami perbezaan di antara mengingkari nas Al-Quran, hadis-hadis sahih mutawatir, ijma' dan menafikan hadis ahad dan ada qaul dhaif daripada mazhab sahabat dan tabi'in. Menafikan Al-Quran, menafikan hadis-hadis yang sahih dan mutawatir, jadi murtad, kafir. Kalau dia tahu menafikan hadis ahad, tak jadi kafir, jahat adab saja. Menafikan mazhab yang ada berpendapat dengan satu mazhab, tapi ada qaul dhaif dan mazhab yang lain, tak boleh dianggap keluar daripada Islam. Ini perlu disedari. Dalam masa yang sama berlaku pula ta'assub mazhab Sunni sendiri sehingga menolak dan menyesatkan sesama sendiri dan menafikan mazhab para sahabat dan tabi'in yang sepatutnya dikaji pula. Kajian para ulama. Ada kalangan ulama yang mengarang kitab berkenaan dengan sejarah dan aliran pemikiran mazhab-mazhab fiqh tersebut. Seperti Abu Hasan Al-Ash'ari mengarang kitab Maqalat Islami, Asy-Syahrastani kitab Milal wan Nihal, Ibnu Hazmin Al-Fisal bin Milal wan Nihal, Al-Fisal bin Milal wan Nihal, Ibnu Khaldun dengan muqaddimah menyebut dalam al-muqaddimah. Maka kita dapati perbezaan pendapat dan sikap kalangan ulama itu kerana berbeza zaman dan tempat. Untuk mendapat kajian terperinci adalah lebih baik dirujuk kepada penulisan perbandingan mazhab yang agak mendalam, terperinci dan tidak pengaruh dengan tekanan politik kerajaan masing-masing. Di antaranya ialah karangan Syekh Muhammad Abu Zahra, Dr. Karim Zaidan yang berada di tengah-tengah masyarakat berbagai mazhab. Sebelumnya As-San'ani daripada Syiah Zaidiyah mengarang kitab Subulus Salam mensyarahkan kitab matan hadis Bulughul Maram karangan Ibnu Hajar. Di antaranya ialah Asy-Syaukani yang berubah daripada Syiah kepada Sunni. Kita juga wajib berwaspada dengan permainan politik dalaman umat dan musuh luar yang sengaja mencetuskan masalah dalam tanah air dan masyarakat umat Islam. Semua penulis dan media barat hari ini meletakkan semua yang berwajah Islam dalam senarai paling baik tanpa mengira mazhab, bangsa dan ideologi politik yang dianut dan diperjuangkan. Walaupun yang terpelenting daripada Islam seperti komunis atau Islam liberal, ketika kemuncak perang di Semenanjung Korea di tahun 50-an dan ancaman Pakatan Warsaw terhadap negara Eropah, seorang diplomat Prancis Barat membuat kenyataan bahawa Islam lebih bahaya daripada komunis. Di Malaysia juga ada kalangan yang menumpang sama dengan kenyataan ini. Saya juga tidak lupa kenyataan Ehud Barak, mantan Perdana Menteri Israel, mantan Menteri Pertahanan Israel ketika terburainya komunis dan berkecahnya Soviet Union di akhir tahun 80-an, supaya berwaspada terhadap kumpulan Islam yang muncul di negara Asia Tengah bekas jajahan Islam. Kita perlu membaca sikap kuasa besar Barat dan Timur terhadap Islam secara menyeluruh. Kita juga wajar memahami mengapa British berpahaman liberal kapitalis dan sekutunya mengizinkan kemerdekaan Yaman Selatan dahulu kepada pembentukan kerajaan komunis Marxis di antara tempat paling strategik, dan Rusia dan China mengizinkan penubuhan kerajaan Pulau Barat kawasan umat Islam di Asia Tengah. Dalam masa yang sama adanya pula negara Arab yang bersekumpul dalam percaturan politik kuasa besar.
Umat Islam juga dikawal habis-habisan dalam perlumbaan teknologi. Maka kalau yang maju sehingga sedikit kemajuan dalam teknologi nuklir, laksana tanda kiamat yang wajib dimusnahkan. Walaupun dia seorang Islam yang zalim seperti Saddam Hussein atau Tolul seperti Qaddafi, akan diserang oleh Barat. Sekalipun bertujuan untuk tenaga elektrik sebagainya, tetap diharamkan. Saintis Iran dikutip untuk dibunuh, dan ada yang diculik ketika menunaikan haji di Mekah. Tiba-tiba dapat melarikan diri kedutaan Pakistan di Amerika. Ada negara lain boleh membina semaju-majunya sehingga melakukan ujian yang mengacau cuaca dunia dan keselamatan penduduk setempat, dan mengganggu keamanan dunia dengan senjata pemusnah membunuh lebih kejam dari binatang buas. Negara barat dan timur boleh menubuhkan apa sahaja pakatan termasuk ketenteraan seperti NATO dan WASO, atau pakatan ekonomi seperti EU, AFTA, NAFTA, G7, TPPA dan sebagainya. Adapun negara umat Islam diharamkan seperti itu. Kita mesti faham. Maka OIC, Pertubuhan Negara Islam, hanya layak bersifat NGO yang hidup segar mati tak mahu. Apabila almarhum Najmuddin Erbakan rahimahullah, Perdana Menteri Turki, menubuhkan G8, maka dilumpuhkan. Lebih lagi apabila beliau mencadangkan dinar pengganti dolar dalam urusan keuangan antarabangsa, tiba-tiba Erbakan, pemimpin Parti Islam Setipak Malaysia, digulingkan, termasuk Tun Mahathir, pemimpin Kuat UMNO yang menyokong cadangan dinar ini juga dihantar oleh Barat. Dia tak ke siapa. Beginilah senario membelasah Islam tanpa mengira mazhab, tanpa mengira namanya Sunni, Salaf atau Khalaf, Asy'ariyah, Maturidiyah, Wahabi dan lain-lain, termasuk tanpa mengira Sunni, Syiah dan Khawarij dan lain-lain, termasuk tanpa mengira Islam atau sekular. Di zaman penjajahan dahulu, pihak musuh juga berjaya mencipta mazhab yang disokong oleh mereka seperti Qadiani Ahmadiyah di India dan Bahai di Iraq yang ditolak oleh umat Islam, sehingga terpaksa berpindah pengkalan di Israel dan England. Gerakan Islam dan hubungan dengan mazhab. Semua gerakan Islam dan tajdid menangani berbagai mazhab dengan ilmu para ulamanya melalui takrib secara ilmu kalangan mazahib yang dikira oleh ahli Islam ataupun ahli kitab. Peluku gerakan tajdid zaman penjajahan Jamaluddin Al-Afghani yang pernah dibuang ke Iran dan kemudiannya ke Mesir, lalu bergabung dengan muridnya Muhammad Abduh, memainkan peranan di awal abad yang lalu bersama Ayatullah Al-Kashani. Usaha ini disambung oleh Hasan Al-Banna, Abu A'la Al-Maududi, Nawab Safawi dan lain-lain. PAH juga bersama bergabung menyambung dalam usaha ini, namun mendapat tentangan dan gangguan dalam negara dan antarabangsa. Hasan Al-Banna ditembak mati di Mesir. Nawab Syarif, Nawab Safawi dihukum bunuh di Iran. Dua tokoh Azhar, Syekh Muhammad Abduh, selepas Syekh Muhammad Abduh, Syekh Mustafa Al-Maraghi dan Mahmud Syatul melibatkan diri dan usaha takrib. Selepasnya perhatikan Syekh Azhar dikuasai oleh kerajaan Mesir, bukan lagi oleh ulama-ulama Azhar. Almarhum Dr. Said Ramadan Al-Misri, Setiausaha Agung Ikhwan Muslimin, menegahkan bahawa beliau tidak melupai demonstrasi ratusan ribu di kedutaan Mesir di Tehran. Apabila Said Kutub dan rakan-rakannya dijatuh hukuman mati dan digantung. Gerakan Ikhwan Muslimin secara khusus memainkan pengaruh yang besar apabila beberapa kitab dan risalahnya diterjemahkan ke bahasa Parsi. Di antara penterjemahnya ialah Ayatullah Khamenei yang dilantik menjadi imam selepas Khomeini pada hari ini. Terakhirnya, Khamenei mengeluarkan fatwa membatalkan beberapa ribu hadis dalam kitab Al-Kulaini yang didapati mencela para sahabat dan ummahatul mukminin. Satu pendedahan diawali Rusianya. Berlaku perang Teluk yang belum selesai sehingga kini. Berlaku pengumuman bangunan yang mengorbankan lebih 80 orang pemimpin. Mereka sebahagian besarnya terlibat dengan gerakan Islam. Di antaranya Ayatul Bahasti. Walaupun mereka boleh bertahan, namun mereka berdepan dengan para ulama fanatik mazhab kalangan mereka yang masih ramai dalam masyarakat yang bertindak secara negatif, menyebarkan mazhab dan pandangan di kalangan Sunni.
Di samping negara Arab Sunni berjadang tidak menunjukkan semangat hijrah dan persaudaraan seagama, sebaliknya bersedia menjadi penghalang tentera kuasa besar Barat yang menjadikan Iran satu ancaman besar kepada mereka. Sedangkan negara ini sangat rapat dengan Iran di zaman Syiah yang menjadi penghalang terkuat kepada Barat. Sikap kerajaan negara Arab terhadap kemenangan Islam di Sudan, terhadap Gaza, terkini Mesir, Tunisia dan lain-lain sangat menunjukkan belangnya yang sebenar, menunjukkan usaha menghalang munculnya negara Sunni yang mampu memimpin dunia Islam. Apa yang tidak boleh dilakukan oleh Iran adalah Syiah tidak mampu memimpin dunia Islam, maka penubuhan negara di dunia Islam dihalang habis-habisan. Sikapnya memutus hubungan, sikap Iran memutus hubungan dengan Israel dan membatalkan pengiktirafan yang dilakukan oleh kerajaan Shah dahulu, dan keberanian membantu Hamas dan Tanzim Jihad, bukan saja Hizbullah, sepatutnya dilakukan oleh negara Arab Sunni, sangat memalukan. Negara-negara besar yang terlibat dalam penubuhan Israel telah berjaya mencetuskan peperangan secara wakalah proksi di Syria yang dianggap oleh Lawrence of Arabia sejak 100 tahun yang lalu sebagai kawasan penyelamat kepada penaklukan tanah suci mereka di Palestin. Terkini dapat menghapuskan pemberontakan Hamas dan Tanzim Jihad, dua kumpulan Islam Sunni yang ada di Syria. Pengkalan hadapan secara langsung dengan Israel yang tidak dibenarkan di semua negara Arab kecuali Yaman, Sudan, Algeria, Qatar, Lebanon, serta menyekat saluran senjata menentang Israel di sebelah utara, di mana bukan hanya melibatkan Hizbullah daripada Syiah. Peta baru dunia terdedah di dalam internet terkini. Di awal abad yang lalu, semangat kebangsaan memecahkan umat Islam berjaya menjatuhkan khilafah Utsmaniyah, di mana peranan mazhab di masa itu tidak besar. Pendedahan terkini melalui laman web media baru menunjukkan faktor mazhab dan berbagai kaum dan agama yang ada dalam negeri Islam dijadikan faktor membentuk peta baru Asia Barat baru yang akhirnya melibatkan dunia Islam. Tujuannya ialah menyelamatkan Israel yang menjadi pengkalan hadapan dalam pertemuan dengan dunia Islam, juga penguasaan terhadap semua pembekal tenaga dan perjalanan antarabangsa. Pemetaan dicadangkan supaya Mesir, Sa'id di selatan dipecahkan berkaum yang rapat dengan Afrika, yang digabungkan dengan Sudan Utara, yang dipisahkan dengan Sudan Selatan dan Darfur secara berlangsung. Negara itu negara untuk kaum Qibti juga dicadangkan. Utara Afrika dipecahkan di antara kaum Arab dan Barbar Amazigh. Syria, Iraq dan Lebanon dipecahkan ke Sunni, Syiah, Alawi, Kurdis dan Turkmen, yang memecahkan Turki pula, kerana sebahagian Alawi berada di Turki, sebahagian Kurdis berada di Turki. Begitu juga Saudi, Iran, negara Teluk dan Yaman dipecah kepada peta baru. Usaha melumpuhkan ketenteraan juga dilaksanakan. Setelah berjaya melumpuhkan Pakistan dan Afghanistan, Mesir dan Syria kerana masalah dalaman dilagakan oleh Saudi dan Iran secara pertemuan mazhab, peperangan boleh dilakukan secara langsung atau wakalah proksi bagi kesempatan pasangan senjata di kalangan kuasa besar dan meleburkan wilayah Islam dengan peperangan selama sendiri. Akhirnya perpecahan mazhab yang telah wujud sejak 1000 tahun dahulu tidak menghalang kemarahan dakwah dan futuhat Islamiyah ke seluruh pelosok dunia, kerana umat Islam yang tulen dapat membezakan di antara yang sesat dan tidak. Masa dan tenaga tidak dihabiskan oleh pertelengkahan mazhab dan firqah yang wujud, tetapi kebangkitan Islam yang sedang berlaku kini digugat dengan perkara mazhab sekiranya tidak ditangani dengan bijak oleh para ulama dan pemimpin yang sah. Semua ilmu Islam secara riwayat dan dirayat sepatutnya dapat diperkasakan dengan mudah sekiranya dimanfaatkan teknologi maklumat terkini. PAS sendiri sehingga kini berjaya menapis segala anasir pahaman dan mazhab yang cuba dimasukkan ke dalam PAS atau mengganggu perjalanan, sama ada kumpulan ini keluar daripada PAS dengan sendiri atau dipecat kerana bercanggah dengan perlembagaan PAS. Perlembagaan PAS
Pasal 7 menetapkan hukum yang tertinggi kepada PAS ialah Quran, hadis, ijma' ulama dan qiyas. PAS istiqamah dalam menangani berbagai mazhab, termasuklah menangani kumpulan-kumpulan Islam yang sengaja diwujudkan sama ada tidak berdaftar kerajaan tahu seperti Hizbut Tahrir, Al-Ma'unah dulu dan lain-lain, ataupun didaftarkan, di mana kumpulan-kumpulan tujuannya ialah untuk mengacau jalanan PAS. Dulu parti berjasa ditubuhkan, parti imam ditubuhkan, PAS dapat menangani hal-hal ini. Dan kita menyadari bahawa di antara yang terlibat dalam memasukkan unsur-unsur dalam PAS kalangan ini adalah SP. Kalau ada SP dalam ini, kita tahu mereka di dalam. Tujuannya ialah untuk mengacau PAS dari dalam. Kita tahu, insya-Allah, konsep tarbiyah yang ada dalam PAS dapat menangani masalah ini dengan sebaik-baiknya. Oleh kerana itu PAS tak terlibat dengan bom, UMNO terlibat dengan bom. Sekian.